Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Tidak kiralah di mana jua anda berada, saya berharap anda berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, anda kini bersama dengan saya, Cikgu Arif Hadri bin Japri ataupun Cikgu Arif HJ, pastinya dalam pembelajaran Bahasa Melayu secara maya. Topik apa kita nak belajar hari ini ya? Sebelum itu, saya ingin merakamkan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri untuk yang menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 13 Mei yang lalu. Kita masih sebenarnya dalam mood beraya, sebab tu saya berpakaian seperti menyambut Hari Raya hari ini, dan juga saya ingin merakamkan ucapan selamat Hari Guru buat pendidik di mana jua anda berada. Selamat Hari Guru, terutamanya buat pendidik-pendidik saya. Jadi hari ini kita nak belajar sesuatu yang baharu dengan Cikgu Arif AJ. Jom kita tengok. Seperti biasa, muka hadapan buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan bagi tahun 5. Inilah dia muka hadapan buku teks anda untuk tahun 5 ya, Sekolah Kebangsaan. Dan apa dia topik hari ini? Iaitu kuku bersih dan sihat. Kita nak belajar hari ini. Muka surat berapa cikgu yang ada buku teks? Bolehlah buka muka surat 31. Manakala yang tak ada, bolehlah berkongsi bersama-sama dengan saya di laman maya ini. Saya dah kongsikan pun untuk anda semua. Jangan risau. Okey, selain daripada itu, tema ialah tema kesihatan dan kebersihan untuk hari ini. Manakala unit pula, unit 5, kebersihan diri dan persekitaran. Jom kita tengok sama-sama apa cerita tentang kuku bersih dan sihat ini. Baiklah, ini dia kuku bersih dan sihat. Apa dia kuku bersih dan sihat itu? Cikgu Julia menayangkan slide tentang penjagaan kuku. Jadi sebenarnya kalau nak menjaga kuku ni ada beberapa cara sebenarnya murid-murid ya. Bukan main sembrono, main sebarang saja nak jaga. Kita ada cara-caranya. Yang pertama ialah kebersihan kuku. Untuk menjaga kuku tu mesti kebersihan kuku lah. Kita nak jaga kebersihan kuku tu. Bagaimana? Yang pertama, pastikan kuku sentiasa pendek. Kuku kita tu kena sentiasa pendek. Selain daripada itu, kuku yang pendek, kenapa kita perlu kuku yang pendek? Kerana kuku yang panjang ada kotoran dan bakteri. Ya, COVID-19 pun senang berjangkit. Mana tahu virus-virus itu pun menyelinap masuk dalam kuku-kuku yang panjang anda itu. Jadi, pendekkanlah kuku anda supaya apabila kita makan, tak adalah makanan-makanan itu disumari oleh bakteria dan virus-virus yang terperangkap pada celah kuku-kuku anda. Selain daripada itu, kita perlu juga membersihkan kuku. Kenapa? Ataupun bagaimana kita nak bersihkan kuku itu? Yang pertama, kita perlulah gunakan sabun dan cuci kuku dengan bersihnya. Ya, gunakan sabun ya, jangan guna air semata-mata. Gunakan sabun, celah-celah tu kita gosok. Penat dah cikgu anda ajar daripada pra-sekolah kan, bagaimana untuk mencuci tangan dengan betul. Jadi aplikasikanlah ilmu yang telah dikongsi oleh guru anda. Selain daripada itu, lap kuku hingga kering. Ya, jangan biarkan lembab, jangan biarkan basah. Lap, setelah kita cuci itu lap. Kemudian gunakan pelembab. Gunakan pelembab bagaimana? Gunakan pelembab lotion untuk memastikan, ataupun minyak semula jadi untuk memastikan kuku itu sentiasa lembab lah. Walaupun tadi kita dah keringkan daripada air, kita pastikan lembab secara semula jadi. Jangan terlalu kering pula. Nanti mungkin akan menyebabkan penyakit yang lain. Jadi langkah yang ketiga, kita perlu memotong kuku secara berkala ya. Gunakan pengetik kuku, jangan gigit kuku. Ya, sering saya lihat ya, murid-murid yang gigit-gigit kuku, nanti kuku dia tak cantik. Satu, keduanya bakteria itu boleh masuk ke dalam perut kita dengan mudah. Jadi gunakan pengetip kuku. Okey? Potong kuku dengan cara yang betul. Ya, kita potong kuku dengan cara yang betul. Pastikan ikut kita punya garis putih pekat itu. Jangan potong sembrono, ada pendek, ada panjang kan.
Satu, tidak kemas. Duanya ialah akan mengakibatkan pertumbuhan kuku yang selepas itu tidak sekata. Ya, kemudiannya jangan kongsi pengetik kuku. Pastikan anda tidak berkongsi pengetik kuku dengan orang lain. Kenapa? Kerana kalau kita berkongsi pengetik kuku dengan orang lain, dikuatiri penyakit-penyakit yang ada pada orang itu boleh berjangkit pada kita, ataupun penyakit yang ada pada kita boleh berjangkit pada orang itu. Contohnya anda ada penyakit kurap. Nauzubillah min zalik ya. Anda ada penyakit kurap, kemudian anda ketik-ketik ada bakteria kurap atau kuman kurap itu pada pengetik kuku itu, dan orang lain pengguna kemudian berjangkit. Orang lain kongsi pula, orang A kongsi, orang B kongsi, Ali kongsi, Abu kongsi, Acung kongsi, Raju kongsi. Jadi satu kelompok kelas terkurap dah pula nanti kan. Jadi ingat, jangan berkongsi pengetik kuku. Seterusnya, rawatan kuku yang terakhir. Ya, cakna akan penyakit kuku. Ya, kita kena tahu, kita kena ambil berat, kita kena ambil tahu dengan penyakit-penyakit kuku. Supaya anda tidak diserang penyakit kuku tersebut. Okey? Berjumpa dengan doktor jikalau anda ada penyakit kuku tersebut. Jangan malu. Ya, sentiasa ingat dalam diri anda, kalau anda rasa tidak sihat, anda rasa keanehan, keganjilan pada kuku anda, berjumpalah dengan doktor, merujuk kepada yang pakar. Ya. Seterusnya, jaga pemakanan untuk kuku yang sihat dan kuat. Ya, betul. Kalau anda makan makanan yang cukup vitamin C, cukup vitamin D, kuku anda akan cantik dan bersinar-sinar. Tapi kalau kata anda kurang makan sayur-sayuran, ikan, protein yang mengandungi vitamin C dan vitamin D, itu buah-buahan kan, kuku anda akan malap. Ya. Dia tidak bercahaya. Bukanlah bercahaya seperti ada lampu tu, bukan. Tapi bercahaya maksudnya bila kita tengok tu dia ada shine dia. Dia taklah terlalu bila kita tengok tu, kenapa kuku orang tu macam kelabu-kelabu, macam sakit, pucat macam tu. Taklah sedemikian. Jadi pastikan jaga pemakanan anda untuk dapat kuku yang cantik dan juga bersinar dan juga sihat. Yang paling penting sihat. Ingat kita kunci tu. Jadi penjagaan kuku ada 4 tadi. Yang pertama ialah kita menjaga kebersihan kuku, kemudian membersihkan kuku, memotong kuku dan juga merawat kuku. Ingat tu murid-murid. Jadi aplikasikanlah di rumah. Ada 4 langkah untuk penjagaan kuku. Yang pertama tadi kebersihan kuku. Yang kedua membersihkan kuku. Yang ketiga memotong kuku. Dan yang terakhir ialah rawatan kuku. Jadi cikgu, hari ini kita nak belajar tentang kuku je ke? Kita dah belajar tentang bagaimana nak menjaga kuku. Pastinya kita nak uji diri kita. Uji diri kita tentang apa? Jom kita tengok. Ada dialog sebenarnya. Guru dan murid-murid ni. Apa dialog tu? Saya nak kongsikan. Jom kita tengok. Inilah dia dialog antara guru dan murid. Tentang apa ni? Tentang penjagaan kuku tadilah. Jadi jom kita tengok sama-sama. Baiklah. Cikgu ni soal. Cikgu ni disoal, cikgu. Cikgu yang menayangkan slide tadi ni. Cikgu ni menyoal. Rubini, bolehkah kamu jelaskan cara penjagaan kuku? Rubini pun menjawab. Penjagaan kuku ada beberapa cara. Di sini ya. Rubini menjawab. Seterusnya Rubini pula menyoal gurunya. Cikgu, mengapakah kita tidak boleh berkongsi pengetik kuku? Cikgunya pun menjawab. Kita tidak boleh berkongsi pengetik kuku kerana apa murid-murid? Nak tahu tak apa jawapannya? Mungkin ada yang dah terfikir-fikir jawapannya ataupun alamak, tergaru-garu kepala lah, termangu-mangu lah. Tak apa, kita tengok pula dialog cikgu dengan Farisha. Farisha, mengapakah kita mesti menjaga kuku kita? Farisha pun menjawab. Cikgu. Kemudian cikgunya soal lagi. Cuba kamu fikirkan penyakit yang berpunca daripada kuku yang kotor. Farisha pun fikirkan. Apa dia menjawablah. Setelah dia fikir, dia pun menjawab. Cikgu. Jadi hari ini sebenarnya bagaimana untuk menjawab dan memberikan respon itu, kita nak buat aktiviti lah. Dah tahu semua penjagaan kuku, 4 penjagaan kuku tadi. Dah bersoal jawab antara guru Farisha dan juga Rubini ini. Aktivitinya apa? Inilah dia. Aktivitinya iaitu bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat.
Apa dia tersurat ni murid-murid? Saya dah pernah cakap sebelum ini, tersurat bermaksud sesuatu yang sudah ada di dalam buku ataupun sudah ada di hadapan kita, sudah ditayangkan. Seperti ini, penjagaan kuku ni tadi kita dah tayangkan pun. Ada 4 tadi kan, persen kuku, membersihkan kuku, memotong kuku dan juga rawatan kuku. Maklumat-maklumat inilah dengan menggunakan idea yang kritis dan juga kreatif. Ya, kita kena menghuraikan maklumat yang tersurat ini yang telah ada di hadapan kita, yang memang ada tersurat, yang memang ada dalam buku ataupun telah ditayangkan ini dengan menggunakan idea yang kreatif dan juga kritis. Jadi bagaimana? Jom saya bimbing anda. Inilah dia. Macam saya katakan tadi, aktivitinya ialah bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dengan menggunakan maklumat tersurat dengan menggunakan idea yang kritis dan juga kreatif. Jadi bagaimana? Dah ada saya kata tadi maklumat tersurat ini, maklumat yang memang dah ada dalam slide ataupun yang telah ditayangkan ataupun sedia ada dalam buku. Jadi kita ada 4 penjagaan kuku, kebersihan kuku, membersihkan kuku, memotong kuku dan rawatan kuku. Jadi bagaimana nak cari jawapan? Jom kita tengok sama-sama apa soalan cikgunya tadi. Rubini, bolehkah kamu jelaskan cara penjagaan kuku? Jadi cara penjagaan kuku tu bagaimana? Penjagaan kuku ada beberapa cara. Bagaimana kita nak jaga kuku? Inilah dia penjagaan kuku. Kita ada kebersihan kuku, membersihkan kuku, memotong kuku dan juga rawatan kuku. Jadi bagaimana nak jawab tu? Jom kita jawab sama-sama. Penjagaan kuku ada beberapa cara, iaitu menjaga kebersihan kuku, membersihkan kuku, memotong kuku dan pastinya merawat kuku. Titik. Itulah cara-cara bagaimana untuk penjagaan kuku. Jadi itulah jawapan untuk soalan yang pertama, merespon ataupun kita bertutur semula kepada cikgu kita yang telah bersoal tadi kan. Inilah jawapannya kalau cikgunya kata tadi, Rubini, bolehkah kamu jelaskan cara penjagaan kuku? Inilah cara penjagaan kuku. Penjagaan kuku ada beberapa cara cikgu, iaitu menjaga kebersihan kuku yang pertama, membersihkan kuku, jangan lupa koma memotong kuku dan juga merawat kuku. Inilah jawapannya murid-murid. Bagaimana untuk kita bertutur, menguraikan maklumat tersurat dengan menggunakan idea yang kritis dan juga kreatif. Maklumat tu semua dah ada di dalam ini. Maklumat tu dah ditayangkan di dalam ini. Bagaimana untuk jaga kuku? Dah tersurat dah. Jadi kitalah untuk keluarkan, huraikan maklumat tersebut dengan menggunakan idea yang kreatif dan juga kritis. Itulah cara dia nak jawab. Tadi ada 2 soalan kan? Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Bagaimana murid? Dapat tak setakat ini? Saya rasa anda dapat. Jadi jom kita teruskan. Ini pula soalan yang kedua. Soalannya cikgu, Rubini pula bertanya kepada gurunya, cikgu, mengapakah kita tidak boleh berkongsi pengetip kuku? Mengapa kita tidak boleh berkongsi pengetip kuku? Alamak, tadi saya dah terberitahu jawapannya. Ambil sahaja daripada maklumat tersurat ini dan kemudian anda gunakan idea yang kritis dan juga kreatif. Jadi penjagaan kuku dia ada cakap tadi di bahagian mana satu ya? Kebersihan kuku ke? Membersihkan kuku ke? Memotong kuku atau perawatan kuku? Di bahagian mana yang berkaitan dengan berkongsi pengetip kuku ini murid-murid? Apa?
Iya betul di bahagian memotong kuku. Ini item yang ketiga, yang terakhir. Jangan kongsi pengecek kuku kerana apa? Jom kita bantu cikgu dia jawab. Boleh tak? Ataupun murid-murid dah ada jawapan masing-masing? Hmm. Malu-malu pula. Jadi, jom saya kongsikan jawapannya. Kita tidak boleh berkongsi pengecek kuku kerana apa ya? Mungkin dah ada yang dah jawab tu. Tapi malu-malu pula. Mari sini saya bantulah. Kita tidak boleh berkongsi pengecek kuku kerana kerana penyakit daripada individu lain boleh berjangkit. Penyakit daripada individu lain boleh berjangkit. Penyakit kuku terutamanya. Penyakit kuku, penyakit berkaitan kuku. Penyakit berkaitan kuku daripada individu lain boleh berjangkit. Ya, kan saya dah cakap tadi. Kita tidak boleh berkongsi pengecek kuku kerana dikuatiri penyakit yang ada pada individu A boleh berjangkit kepada individu B. Kemudian individu C pula berkongsi dengan individu B, makin merebak-rebak dan menjadilah satu kluster penyakit kuku nanti. Contoh yang paling mudah ialah penyakit kurap. Mungkin penyakit kurap di hujung-hujung jari macam kucing tu kan, ada penyakit kurap yang gatal-gatal tu. Mungkin ada, kemudian bakteria kurap itu melekat pada anda punya pengecek kuku, kemudian ada kongsikan pengecek kuku anda pada acong. Acong guna 2-3 kali mungkin ataupun sekali je terus kena penyakit kurap. Kemudian acong pula kongsi kepada Raju. Raju pula kongsi kepada Mimi. Mimi kongsi kepada Siti. Siti kongsi kepada Devi. Jadi jadilah satu kluster kelompok penyakit bawaan kuku nanti. Penyakit berkaitan dengan kuku. Jadi bagi mengelakkan jangkitan penyakit yang berkaitan dengan kuku, elakkan daripada berkongsi pengecek kuku. Jadi macam saya katakan tadi, senang saja maklumat tersurat dah ada. Cuma anda perlu berfikir secara kritis dan juga kreatif. Jadi bagaimana murid-murid? Dapat tak? Bagaimana untuk anda mencari maklumat tersurat, kemudian menghuraikan maklumat tersurat itu dengan idea yang kreatif dan juga kreatif. Bagaimana? Dapat? Ya, saya percaya anda semua dapat. Jadi kalau dah dapat, kita buat kuis lah. Nak tengok ni, nak uji kefahaman masing-masing. Dapat ke tidak? Kemudian dah jawab kuis, anda bolehlah bertutur dengan rakan ataupun ahli keluarga anda tentang jawapan yang betul. Cuba kita tengok apa kuis hari ni yang Cikgu Arif sediakan untuk anda semua. Nak taksir anda ni. Inilah dia kuis Cakna Bahasa kita. Murid diminta berkolaboratif, bekerjasama dengan rakan. Kalau rakan tak ada bahaya kan musim COVID-19 ini, elakkan daripada berjumpa dengan kawan sebarangan. Jadi dengan ahli keluarga pun boleh. Berkolaboratif, kita bekerjasama dengan ahli keluarga kita untuk melengkapkan dialog di bawah dengan cara menguraikan maklumat tersurat. Maklumat yang dah ada tadi dengan menggunakan idea yang kritis dan juga kreatif. Selamat Cakna Bahasa Melayu. Jadi senang saja maklumat itu telah ada pun dalam penjagaan kuku tadi, dalam bahan multimedia ataupun bahan slide yang telah Cikgu Farisha dan juga Cikgu Rubini tadi kongsikan dalam muka surat 31 buku teks anda. Ataupun yang dalam gambar-gambar yang saya telah kongsikan sebelum ini, dalam slide ini, dalam video ini. Jadi kita tengoklah apa yang cikgunya soal. Farisha, mengapakah kita mesti menjaga kuku kita? Kita mesti menjaga kuku kita kerana kenapa kita kena jaga kuku kita, murid-murid? Daripada 4 cara-cara menjaga kuku tadi, ada sebab-sebab kenapa kita perlu menjaga kuku kita. Kalau tak ada pun daripada maklumat tersurat ini, anda perlulah menguraikan secara kreatif dan kreatif. Kritis dan juga kreatif. Kita mesti menjaga kuku kita kerana ni Farisha ni jawab. Kerana apa Farisha? Murid-murid lain cuba jawab kerana apa?
Mungkin ada jawapan yang tepat, mungkin ada jawapan yang kurang tepat. Tapi tak apa, tengok balik maklumat tersurat yang telah saya kongsikan tadi. Seterusnya, cikgunya ada juga menyatakan, cuba kamu fikirkan penyakit yang berpunca daripada kuku yang kotor. Farisha jawab apa? Penyakit yang berpunca daripada kuku yang kotor ialah apa? Apa contoh-contoh penyakit daripada kuku yang kotor? Yang pertama, anda bayangkan kalau anda ada kuku yang panjang. Ini anda kena fikir daripada maklumat itu surat yang telah saya berikan. Bayangkan anda ada kuku yang panjang, kemudian ada kotoran, ada bakteria, kemudian anda makan. Apa yang berlaku kepada anda? Rasa-rasanya. Adakah anda rasa seronok, rasa sedapnya? Lazat sungguh makanan yang ku makan hari ini. Ataupun bila anda makan, anda ke tak tahulah, cuba fikirkan. Tadi satu sebenarnya saya dah kongsikan. Selain daripada penyakit kuku yang berjangkit tadi kan, anda juga boleh fikirkan kenapa kita perlu menjaga kuku. Kenapa cikgu anda atau ibu bapa anda sering menyuruh anda untuk menjaga kebersihan kuku anda. Ada sebabnya. Cuba fikir-fikirkan. Jadi, dah teruja dah bagaimana nak jawab? Dah tahu bagaimana nak jawab? Seperti biasalah, saya sediakan di dalam blog saya. Jangan risau kalau alamak cikgu terlepas pandang lah, susahnya macam mana ni cikgu? Nak tak gambar susahnya. Tak apa, saya kongsikan untuk anda di blog saya. Bagaimana mahu ulang tonton video ini? Bagaimana mahu lihat lembaran latihan seperti biasa? Jangan risau, saya kongsikan. Sila layari pautan di bawah ini untuk ulang tonton PDPRBM tahun 5 Kuku Bersih dan Sihat oleh Cikgu Arif HJ. Di mana? Pastinya di sini, di https titik bertindih palang saya cakna bahasa Melayu.blogspot.com, ataupun anda boleh tengok ke YouTube terus ni, saya cakna bahasa Melayu.blogspot.com ini ada ditayangkan tentang video kita hari ini ataupun pembelajaran kita hari ini. Setelah siap, lembaran tugas perlu hantar ke mana dan bagaimana? Sila layari portal di bawah ini menggunakan akaun 5 murid-murid. Ya, ini. Alamak cikgu, banyaknya angka-angka ataupun huruf-huruf, aksara-aksara, abjad-abjad yang perlu saya type. Jangan risau, di dalam blog saya ini juga saya ada kongsikan pautan di bawah. Jadi dah siap? Dah buat? Anda boleh cetak latihan, baca arahan bagaimana cetak ataupun salin. Anda bolehlah hantar login ataupun daftar masuk ke akaun delima anda. Hantarlah ke pautan ini. Mudah sahaja murid-murid, tak susah. Mudah sahaja. Jadi jelas. Ya, saya kira jelas untuk anda semua. Jikalau terdapat sebarang soalan ataupun termangu-manggu, boleh ulang tonton video saya. Di mana? Di saya Cakna Bahasa Melayu.blogspot.com ataupun di YouTube saya Cakna Bahasa Melayu.blogspot. Kalau ada lagi kemusykilan, bolehlah ulang tonton video ini ataupun pembelajaran ini berulang kali. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Arif HJ. Saya harap anda dapat pembelajaran hari ini bagaimana untuk bertutur dan bagaimana untuk menghuraikan maklumat yang tersurat secara kritis dan juga kreatif. InsyaAllah saya sentiasa doakan anda dapat apa yang saya kongsi kepada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Ingat, kita boleh menang. Kita nak menang, caranya mudah. Jaga penjarakan sosial, kuarantin diri anda, elakkan daripada berada di tempat yang sesak, elakkan keluar rumah takut dijangkiti wabak. Jadi duduk di rumah, kuarantin diri anda, berhubung baik dengan keluarga anda sahaja kalau boleh buat masa ini. Jangan risau, alamak cikgu, saya rindulah kawan-kawan saya rindulah Cikgu Arif HJ, bagaimana nak berhubung? Kita ada laman maya, kita ada telefon bimbit, kita ada aplikasi WhatsApp, kita ada aplikasi Facebook, kita ada aplikasi YouTube dan macam-macam lagi. Berhubunglah secara maya untuk masa ini. Jadi
Itu sahaja daripada saya, Cikgu Arif AJ. Saya doakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera supaya kita dapat berjumpa balik. Tak nak berjumpa secara maya ni, kita nak berjumpa secara fizikal, kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga menyambut Hari Guru. Jadi, sehingga berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum.